Dari timbalan Presiden PAS kita iaitu Tuan Haji Muhammad Sabu. Dengan ini silakan segala hormatnya Tuan Haji untuk menyampaikan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majlis yang dikasihi rakan baru kita, bukan saudara baru, Datuk Aris daripada DAP, Yang Mulia Tengku Zulpuri bin Tengku Puji daripada DAP Raub, Tuan Haji Tony yang dipertua PAS kawasan Raub, seluruh pimpinan PAS, pimpinan keadilan, pimpinan DAP kawasan dan bahagian Raub, ahli-ahli dan para penyokong parti-parti dalam Pakatan Rakyat, seluruh para hadirin, hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Sekali lagi kita bertemu malam ini, suasana aman dan tentram. Semalam saya terpaksa berlawan 1 jam 20 minit dengan penceramah UMNO di sebelah. Kita dah tua-tua ni tak larat, tapi bila main berlawan terpaksa lah kena buat. Malam ni taklah jadi macam tu, sebab di Raub ni UMNO pun tak berapa nak ada dah. Sebelum saya pergi kepada apa yang saya nak sampaikan malam ini, macam biasa, markas ni pun tak siap lagi. Dinding pun tak ada. Saya main 2 kali dah tempat ni. Main kali ketiga, kalau tak siap lagi jaga. Nak siapkan itu, tuan-tuan lah kena siapkan. Saya lancarkan kutipan derma itu sekarang juga. Berilah sekadar yang mampu. Beginilah kami, Datuk Arif. Setiap ceramah, ada songkok bergerak, ada plastik bergerak, uncang bergerak, tapi PAS mempunyai harta yang begitu banyak di Malaysia. Boleh katakan setiap kawasan ada markas. Kalau di Kedah tu setiap cawangan, hampir setiap cawangan ada bangunan dia sendiri. UMNO bila tak merintah, bangunan dia pun kena gadai di Kelantan. Itulah UMNO, hadirin sekalian. Kalau dia tak merintah esok PWTC itu kita beli gitu ya. Ini hadirin sekalian, kita secara sedikit, cara RM1, RM5, RM10, RM50, kita derma, kita buat markas macam ni di merata tempat, dan markas ini kita gerakkan pusat asuhan tunas Islam, tempat mesyuarat, tempat kuliah, tempat kegiatan masyarakat. Kadang-kalanya bila banjir, pusat pembahagian bantuan, semua itu kita buat melalui markas ini. Diharap tuan-tuan semua dapat beri sumbangan. Saya bagi pihak PAS kawasan Temerloh dan Pakatan Rakyat mengucapkan jazakallah kasiran, terima kasih banyak di atas sumbangan yang tuan-tuan telah beri selama ini, sedang beri sekarang, dan akan beri pada masa yang akan datang. Allah sahaja memberkati di atas sedekah jariah yang tuan-puan sampaikan dari masa ke semasa. Kutipan terus, gerak perlahan, bertemu dengan setiap orang. Ada duit beri, tak ada duit sangat nak buat macam mana? Terlalu miskin sampai nak makan pun tak ada, mari jumpa yang di Petua PAS kawasan.
Banyak tak adalah, sekampik beras boleh insya-Allah. Jadi kutip terus dan Bang Mat akan terus memberi ucapan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, secara umumnya orang Islam sama ada di Malaysia atau di luar Malaysia, dalam parti atau di luar parti, NGO atau orang perseorangan, secara umumnya orang Islam berada di tahap yang cukup lemah. Tanda kelemahan itu banyak tanda, salah satunya kiblat kita yang pertama yaitu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, masih dikuasai, dijajah oleh Yahudi. Orang Islam yang berjumlah lebih 1.500 juta ataupun 1.5 bilion tidak dapat membebaskan Baitul Maqdis sampai ke hari ini. Umumnya orang Islam berada dalam kelemahan. Seluruh dunia Islam mengeluarkan makanan, pertanian lebih kurang 8% sahaja. Kalaulah orang bukan Islam boikot orang Islam akan mampus kelaparan. Bayangkan negeri Belanda yang kecil, Holland, mengeluarkan ubi kentang cukup untuk menyarai satu Rusia. Inilah kemajuan pertanian di Belanda. Sebuah lagi negara di sebelah Asia Pasifik, Lautan Pasifik ini, negeri pertanian, tapi duduk dalam kategori negara maju. Sudah lebih 30 tahun duduk dalam negara maju. Negara pertanian duduk dalam negara maju, iaitulah New Zealand. New Zealand negara pertanian, tetapi hadirin sekalian, hasil ternakannya kambing dan lembu menyarai dunia Islam ini. Sampai kita korban di Mekah pun kambing daripada New Zealand dan Australia. Kenapa New Zealand maju? Mereka ternak lembu di atas padang. Malaysia ternak lembu dalam kondo. Itu bedanya. Hadirin sekalian, kemajuan New Zealand di antara puncanya, rasuah di negara tersebut berada di tahap yang paling rendah, markah 9,6/10. Artinya markah penuh mereka capai negara yang amat kurang rasuah. Hadirin yang dihormati sekalian, negara Islam dalam bidang teknologi semuanya lemah. Semuanya menjadi pengimport. Sedangkan 700-800 tahun dahulu dunia Islamlah pengekspor teknologi, terutama dalam bidang perubatan dan ilmu cakrawala. Dunia Islam mengekspor teknologi. Sekarang dunia Islam hanya menerima teknologi orang lain, berada di tahap yang paling lemah. Allah memerintahkan mereka yang mendapat kuasa, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Dan naklah kamu sediakan kekuatan sekadar yang kamu mampu, termasuk kuda-kuda perang yang ditambat, tujuannya untuk menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Apa yang berlaku? Dunia Islam sekarang pengimport senjata. Negara Teluk sekali tanda tangan dengan Amerika 60 bilion US dollar beli senjata. Buat apa senjata tu kita pun tak tahu. Kebanyakannya dunia Islam menggunakan kekuatan pasukan keselamatan melawan rakyatnya sendiri, bukan melawan musuh. Sebaliknya negara Eropah, mereka menggunakan kekuatan melindungi rakyat dan melawan musuh. Mereka nak tawan Iraq, mereka pergi hanya 3 minggu dapat kuasai Baghdad. Mereka nak tawan Afghanistan,
Mereka masuk tak sampai 2 minggu menguasai Afghanistan. Artinya mereka menggunakan kekuatan untuk menekan orang-orang Islam. Sebaliknya negara orang Islam menggunakan kekuatan melawan rakyat, bukan melawan musuh. Ini yang berlaku di dunia Islam. Semuanya pengimport. Kita lihat Malaysia sendiri. Dahlah import hak buruk, tak boleh bawa balik. Saya masuk parlimen tahun 90, keluar tahun 2004, 14 tahun. Daripada masuk parlimen sampai keluar, duk bincang hal kapal terbang Skyhawk yang dibeli daripada Amerika, tak boleh bawa balik. Dahlah kapal terbang itu kapal terbang second hand yang digunakan dalam perang Vietnam. Beli pula cara tak tengok, tahu balik, clean botol pun tak mau belilah ni. Hadirin sekalian, ini berlaku di dunia Islam dan semuanya berada di tahap yang lemah. Sekarang ini kita bincang sekarang 100 tahun kebelakangan ni, bukan bincang masa-masa kehebatan kerajaan atau umat Islam dahulu. Hadirin yang dihormati sekalian, kenapa jadi begini? Di antaranya umat Islam lambat berubah, tak mau berubah, takut nak buat perubahan. Ini antara punca. Hadirin sekalian, kita lihat, saya sebut negara Eropah. Masa negara orang Islam maju dahulu, Eropah berada di zaman Barbarian. Barbarian ni kira siapa kuat dia naik. Tak ada demokrasi, tak ada apa. Perang sesama sendiri di Eropah tu. Mereka buat perubahan. Rakyatnya gerakkan revolusi industri, sehingga mereka dapat melahirkan satu sistem pentadbiran lepas itu yang baik dan membawa Eropah maju, sehingga negeri-negeri kecil menguasai negara Islam. Belanda kita tengok dalam peta pun tak nampak, boleh main menjajah Indonesia. British negeri kecil lah, tapi dapat menjajah lebih 50 buah negara yang dipanggil sekarang negara Commonwealth. Ini hadirin sekalian, negeri-negerinya semua kecil-kecil ya, dapat menjajah Afrika dan sebagainya. Kemudian mereka dapati ada yang tak kena, yang kaya bertambah kaya, yang miskin tetap miskin. Orang Eropah bangun buat perubahan lagi. Kali ini reformasi sosial yang dipanggil aliran kiri, nama komunis kan, nama sosialis kan, saya kira lah. Mereka buat perubahan. Buat perubahan terutama di sebelah Eropah Timur. Didapati tentera kuat, tapi rakyat tak kuat. Rakyat jadi lemah. Ekonomi tak berkembang. Tak berapa tahun kemudian, revolusi tahun-tahun 37, 30-an, tahun 90-an mereka buat perubahan balik, yaitu mereka gerakkan satu perubahan yang dipanggil Glasnost dan Perestroika. Di bawah Gorbachev, membawa negara Eropah Timur ke arah pembaharuan, dan akhirnya sekarang ini melahirkan negara Rusia, negara yang maju mengatasi negara Eropah Barat, termasuk dalam bidang ekonomi. Dan Rusia sekarang ini di antara negeri yang kuat tentera dan kuat ekonomi. Dia sanggup lepaskan negeri-negeri jajahan dia yang dipanggil negara CIS. Itulah Kazakhstan, Tajikistan, Kelantan tak lah, negeri-negeri yang macam tu. Dia sanggup lepas dan dia menjadi maju. Rakyat negeri Cina pun begitu. Cina ni dulu ni dia suka perang sama dia. Sebab itu kita tengok filem Cina, perang. Dia ada puak ni, ada Shaolin dia, puak ni kungfu dia, puak ni taekwondo dia, taekwondo daripada Korea. Tapi dia satu raja ada satu tentera, satu daerah ada satu raja. Dia berlawan. Negerinya besar tapi tak maju. Mao Zedong menyatukan rakyat negeri Cina di atas ideologi komunis mereka. Semua negeri Cina berada di bawah satu pemerintahan, kecuali Taiwan tak masuk. Dan negeri Cina dapat disatukan. Ekonomi tak maju juga. Tentera tak kuat, ekonomi pun tak berapa maju.
Makanan terpaksa dicatur. Rakyat Cina uniform pun kena pakai. Uniform biru misalnya. Bukan UMNO, biru komunis. Nah, pakai orang kata uniform dan sebagainya. Bila tak maju, tak berjaya, rakyatnya bangun buat perubahan. Pelajar-pelajarnya buat tunjuk perasaan di dataran Merdeka di sanalah, namanya Tiananmen Square. Dan pemimpinnya buat perubahan di bawah Deng Xiaoping. Di antara perubahan yang mereka buat, mereka lawan rasuah. Sebab rasuah ni punca negara jadi mundur. Antara rasuah yang paling kuat ialah di Hong Kong, pusat dagangan, dan dia pusat rasuah. Ditubuhkan antaranya macam IPCMC, satu Suruhanjaya untuk memperbaiki prestasi polis. Lawan rasuah. Rasuah di Cina dihukum bunuh. Hukum bunuh. Kalau Syaridat tu tak tahu mati berapa kali dah sana. Hadirin yang dihormati sekalian, maka berlaku perubahan secara besar-besaran. Cina sekarang ini sudah lebih 15 tahun mencatatkan pertumbuhan ekonomi melebihi 10%. Dan sekarang Cina menjadi gergasi ekonomi nombor 2 selepas Amerika. Tahun 2020, Cina akan menjadi kuasa ekonomi nombor 1 dalam dunia. Reserve negeri Cina sekarang lebih kurang 3 triliun US dollar. Orang Raub tak ada sebutlah triliun ni tak faham. Kita ringgit, puluh, ratus ribu tak nak tengok lah. Juta tak. Ni triliun. Triliun ni orang kata mimi, laksa, bihun, makroni lah. Dia punya reserve. Sebab itu negeri Greece dia buat sukan Olimpik, lepas itu dia bankrupt. Cina buat sukan Olimpik, sikit pun tak terjejas. Kenapa? Karena duit reserve-nya terlalu banyak. Dan Cina sekarang ini sedang bergerak untuk menguatkan angkatan tenteranya. Adik-adik yang ada depan saya ni, yang akan hidup 20 tahun, 30 tahun lagi, adik-adik saya akan melihat dunia kuasa besar utama ialah Cina, bukan lagi Amerika. Ini yang akan lihat 20-30 tahun akan datang, dan politik dunia akan berubah. Ini rakyat yang sanggup buat perubahan. Hadirin sekalian, orang Islam lambat buat perubahan. Kahnya orang Melayu paling susah nak berubah. Nak ubah orang Melayu macam tarik kucing di sebelah ekor. Tika berkumpul, kucing tak bergerak. Ni sebab apa? Terutama orang UMNO. Sebab apa? Dulu Datuk Arif duduk belah sana. Memang payah hadirin sekalian. Alhamdulillah, dunia Islam mula berubah dalam masa 30 tahun ini. Di antara yang bermula revolusi Islam Iran. Walaupun kita setuju tak setuju, kita lihat negara baru selepas revolusi itu, rakyatnya dikerah untuk berfikir, berjuang, mencipta. Akhirnya kita lihat mereka sekarang sedang bersaing hal teknologi dengan Eropah. Boykot kau ni, dia lepas kau ni. Boykot kau ni, dia lepas kau ni. Sekarang orang fikir dia ada nuklear ke tak kan? Jadi artinya saintis dia berumur antara 25 hingga 35 tahun. Mudah-mudah. Sehingga Yahudi dan Amerika tak boleh buat apa, mereka memula menghantar orang upahan untuk membunuh saintis-saintis Iran. Kenapa? Karena mereka selepas berlaku perubahan yang berlaku pada tahun 79, 80 dan sampai sekarang. Kemudian kita lihat Indonesia. Indonesia buat perubahan 20 tahun yang lalu. Rasuah di Indonesia ni tak boleh ada angka, nak ukur tak boleh. Bukan bawah meja, tepi meja, dengan meja-meja sekali. Ini rasuah di Indonesia hadirin sekalian. Kalau tuan-tuan pergi ke Medan sampai sekarang, nak balik, pegawai custom tepuk poket kita. Tinggal wang itu pak, untuk belanja tanda tali silaturrahim, ataupun dipanggil tali apa ni? Ar-Rahmi. Oh, beri duit tu Ar-Rahmi. Tepuk poket kita ni. Ini hadirin sekalian. Awak mic diguni.
Dahlah seorang semalam teruk. Hadirin sekalian, rasuah sampai Soeharto memerintah itu, dia memiliki harta dan keluarganya sampai berjumlah 43 bilion US dollar. 43 bilion US dollar. Negara itu hasil mahsulnya banyak. Ada biji, ada minyak, ada kelapa sawit, ada bermacam-macam Indonesia ni. Tapi jalan raya yang kita pergi, jalan yang Belanda buat dulu. Daripada Medan kita nak pergi Aceh, jaraknya lebih kurang 600 km, 13 jam. Jalan itulah lembu lalu, jalan itulah kereta lalu, jalan itulah jemuk padi. Ini di Indonesia. Mana duit pergi? Soeharto kaut dengan kroni-kroninya. Sampai bila rakyat Indonesia nak berada dalam keadaan begitu? Maka mereka bangun buat perubahan atas nama reformasi. Maka hadirin sekalian, berlakulah perubahan di Indonesia. Indonesia sekarang ini, di antaranya mereka memerangi rasuah secara bersungguh-sungguh. Setakat ini 7 menteri dah masuk jel. Saya duduk dalam Bekalan Ayak Pulau Pinang, lembaga pengarah. CEO kami, lembaga pengarah apa ni, CEO lah, pengarah urusan, beritahu payah sekali nak berunding meniaga dengan Indonesia dengan China. Kami tanya pasal apa payah? Hari ini pergi berunding dengan Gubernur Sumatera Utara. Dah setuju dah semua orang nak pergi sign tanda tangan. Pergi bulan depan, Gubernur tu tak ada. Pergi mana? Duk lanjil. Naik Gubernur baru pula. Ni dah 7 menteri. Antara menteri yang masuk jel di Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Jaga Haji. Hamid Osman Indonesia masuk jel. Di Malaysia curi duit zakat tak ada apa-apa. Nama sedap, jamil, cantik, khair, baik, curi duit zakat. Di Indonesia 7 orang masuk jel, menteri. Gubernur berlambak. Artinya mereka berperang rasuah secara sungguh-sungguh. Menyebabkan sekarang ini pelabuh-pelabuh asing melabur di Asia ini, Asia Tenggara nombor 1 Singapura, Indonesia sudah jatuh nombor 2, Malaysia sudah jatuh nombor 6 sekarang ini. Kenapa? Pelabuh-pelabuh dah mula pergi ke Indonesia kerana mereka lihat ada kesungguhan kerajaan di bawah Bambang Susilo memerangi rasuah. Dan seorang ahli ekonomi menulis dalam majalah OIC, dia kata tidak pelik 20-30 tahun lagi rakyat Malaysia pergi kerja di Indonesia. Kita pula kena pergi kerja sana. Pada muka waktu itu, amah kita di Malaysia pula kena setrika muka. Kalau BN terus merintah lah, kemungkinan rakyat Malaysia pergi kerja di sana. Ini ramalan seorang ahli ekonomi yang menulis dalam majalah OIC. Setelah Indonesia berubah, kita lihat satu lagi negara orang Islam rakyatnya bangun buat perubahan, di Tunisia. Tunisia ni presidennya Ali Zainal Abidin, isterinya nama Laila. Laila tu dengan Rosmah perangainya lebih kurang serupa, iaitu suka shopping, suka buat rambut. Style rambut pun serupa, ala Sami Velu, dia kemang ke belakang itu. Hadirin sekalian, kalau di Malaysia isteri Perdana Menteri dia suka beg tangan, gelang, cincin. Isteri Presiden Tunisia dia suka simpan jongkong mah ketui. Besar dah telefon ni sikit, sekilo seketui. Dia suka simpan mah ketui. Harta mereka ni ditafsirkan lebih kurang 11 bilion US dollar. Rakyat menganggur, rasuah tinggi. Akhirnya anak-anak muda bangun menggulingkan kerajaan Ali Zainal Abidin dan berlakulah pembaharuan di Tunisia sekarang. Dan sekarang Tunisia diketuai oleh parti Islam bernama An-Nahdah. Kemudian diikuti Mesir pula. Mesir
Husni Mubarak, anaknya Jamal Mubarak. Tuh. Perniagaan mereka kontrol. Harta mereka ditafsirkan lebih kurang 70 bilion US dollar. Hadirin sekalian, polis tentera ada dekat 1 juta. Gunanya bukan untuk lawan Israel, tapi untuk lawan rakyat. Tengah-tengah kota Kairah yang cantik itu, bawahnya tu jail. Banyak orang tak tahu, bawah tu jail. Beribu tahanan politik. Di bawah Husni Mubarak. Ikhwan Muslimin kapati pekerja ke haluan kiri ke dia tak kira. Banyak yang nak selamat, lari duduk di Eropah. Sampai bila rakyat nak berkeadaan demikian? Pendapatan rakyat Mesir, hitung panjangnya $3. $3 sehari. Itu hitung panjang. Tapi yang kaya terlalu kaya, yang miskin papa ke dana. Rakyat bangun, buat perubahan. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat bila ada demokrasi, kita nampak parti Islam boleh menang. Betul ke tak? Ikhwan Muslimin menang dan mendahului pemerintahan di Mesir sekarang. 25 hari bulan yang lalu, bulan Disember, saya pergi ke Mesir. Selalunya nak masuk Mesir, saya cukup bimbang. Togo Jahdi nak masuk kena soal berjam-jam. Ada seorang orang Kedah nama Abdul Hadi Awang. Dia kena lock up di airport dulu. Nama Abdul Hadi ini tak boleh langsung. Lagi satu, Mesir ni senarai dia, yang mana Amerika tak suka, Mesir tak suka. Dia orang panggil senangnya Pak Yid Amerika lah. Pasport saya banyak cop negeri yang dipanggil paksi syaitan. George Bush kata, pasport saya ada cop Iran, Lebanon, Syria, Iraq. Yang tak ada satu lagi ya Korea Utara. Kalau ada cop Korea Utara, lengkaplah saya melawat negara paksi syaitan. Kata George Bush lah. Jadi bila nak masuk Mesir, saya beritahu kawan-kawan saya 5 orang yang lain, kalau aku kena tahan di airport, hampa masuklah dulu. Saya terkejut. Sampai-sampai airport, dia tengok pasport, tum, cop, masuk. Balik pun macam tu. Kalau dulu ni dia tengok pasport kita ada cop Iran, cop Syria, dia tengok. Dia menyanyi lu. Wahia, wa kafa, ya habibi, wahia. Nak duit? Dia menyanyi, lagi dah habis, kita buat tak peduli. Dia menyanyi lain pula. Ala baladin ma'abu. Duit lagi. Kita bagi $10, pum, dia cop. Ni pangai pegawai immigration. Kali ni tak ada. Saya tanyalah kepada pelajar kita yang lama, pegawai kerajaan di Mesir. Saya bolehlah bahasa Arab sikit-sikit. Saya kata, kenapa jadi begini? Mereka kata kerajaan baru yang dipimpin oleh Ikhwan Muslimin aman anti rasuah. Kalau kami duk ambil duit lagi di airport, kami bimbang. Kami tak akan disambung kerja oleh kerajaan baru. Artinya belum kerajaan baru ambil alih, perangai pegawai kerajaan dah berubah. Artinya rakyat ikut agama pemimpin. Betul ke tak? Saya yakinlah di Malaysia ni, polis ke, custom ke, JPJ ke, pejabat tanah ke, rasuah akan kurang bila Pakatan Rakyat ambil alih. Betul ke tak? Sekarang kenapa rasuah banyak? Menteri perompak. Pegawai kerajaan tak ambil, memang bodoh lah. Ini di Mesir baru peringkat mukadimah. Kita nampak dah ada perubahan itu. Dan kita harap hadirin sekalian, perubahan juga akan berlaku di Yaman dan beberapa negara yang lain. Malaysia, umat Islam boleh buat perubahan atau tidak? Boleh ke tak ni? Sungguh? Nak percaya tak berapa lagi lah. Kena 500, nampak dah menonong dah. Hadirin sekalian, memanglah orang Melayu khasnya dah mula buat perubahan. Tapi lambat. Tak apalah, lambat pun asalkan buat. Di Kelantan kita menang sejak tahun 90. Apa yang UMNO tak kata?
Mana ulama boleh merintah? Kalau PAS memerintah, orang betina kena duduk cerok dapur. Pelabur asing tak masuk, seperti kata Datuk Arif tadi. Tengok, PAS memerintah, rakyat Kelantan tak ada kerja, kena pergi kerja di Kuala Lumpur, kena pergi kerja di Pulau Pinang, kena pergi kerja di Selangor. Hadirin sekalian, kita tengok bila kita ambil alih, ada tak kita buang kerja kerana dia perempuan? Ada ke tak? Tak ada. Tok Guru kata orang perempuan boleh bekerja, pejabat kerajaan, pejabat swasta, berniaga aktif, cuma dia minta bersopan, tutup aurat, kerja. Bahkan di Kelantan, perempuan lebih aktif dalam perniagaan. Kadang-kadang lelaki terpaksa mewah. Bukan terpaksa, hak jenis malas lah. Artinya tak ada halangan wanita bergerak. Dalam bidang sosial, kita ubah cuti 2 hari, 60 hari bila beranak. Suami dapat cuti aral supaya bantu isteri yang beranak. Bukan bini beranak hampa pergi mindam, bawa pokok ketapang. Hadirin sekalian, perubahan ini kita lihat walaupun ditentang di peringkat awal oleh kerajaan pusat BN, akhirnya mereka tiru satu-satu sekarang ni. Dulu yang tentang kuat cuti 2 hari pada pegawai kerajaan ni, itulah Menteri Kes Lembu, dia lawan dengan kami di Parlimen. Akhirnya Kesatuan Sekerja ILO MTUC mengatakan apa yang dibuat di Kelantan itulah tuntutan ILO, International Labour Organization, yang berpusat di Geneva. Barulah kerajaan pusat UMNO diam sikit. Kemudian kita buat perubahan lagi. Dulu orang Tionghoa memang takut, kalau PAS menang habis, mereka semua kena sunat, tak boleh lagi dah pergi ke tokong dan sebagainya. Didapati cerita tu pun tak betul. Tak ada seorang pun kena sunat, melainkan sunat sendiri. Mereka boleh rayakan perayaan-perayaan agama mereka mengikut kehendak mereka. Tokong tak diusik. Di Kelantan ada tokong paling tinggi, tokong berdiri, ada tokong tidur paling panjang, ada tokong duduk sila. Orang bukan Islam boleh pilih tokong mana hamba nak pergi tengok. Hadirin sekalian, perubahan ini, dan kita lihat pula pembaharuan dalam bidang politik dan kuasa. Apa tujuan dapat kuasa? Tok Guru Ni Aziz kata dia nak mendidik rakyat. Dia bertanggungjawab di dunia dan juga di akhirat. Bukan bertujuan untuk cari kekayaan peribadi. Dia duduk di rumah dia sendiri. Rumah Menteri Besar jadi rumah tetamu. Raya, dia tak ambil allowance kerajaan. Dia jamu kadar dia mampu. Dia buat ketupat, TO tapai. Nak mari-mari, tak mau mari sudah. Nak sate bawa sendiri. Orang tak kata apa, bahkan orang seronok pergi raya rumah Tok Guru. Bukan nak pergi makan, orang nak pergi jumpa dia, nak bersalam. Bahkan pelancong-pelancong daripada Jerman, daripada Jepun, daripada Korea, dia ambil peluang masa hari raya pergi melawat tengok. Dia bandingkan dengan jamuan hari raya menteri-menteri besar lain. Tuan-tuan bila pergi raya rumah menteri besar, seronok. Sate panjang ni, mi siam, mi mamak, martabak, lemang. Balik cerita Allah makan rumah Tok Nan, hebat. Dia lupa dia pergi makan duit dia. Dia pergi minta kedara duit dia. Itu semua dalam elang kerajaan. Betul ke tak? Menteri Besar Kelantan buat perubahan ini. Perubahan-perubahan ini, hadirin sekalian, menarik perhatian orang-orang bukan Melayu, orang-orang Cina, orang India. Mereka ni adalah golongan pembayar cukai. Tuan-tuan berbayar cukai. Kita ni kebanyakannya bayar cukai secara tidak langsung, indirect tax. Kita beli kereta, kita bayar cukai. Kita beli motosikal, bayar cukai. Kita makan restoran yang besar, bayar cukai, sales tax, service tax. Tapi orang Cina dia ada lagi satu cukai yang menegak ni, income tax, cukai syarikat. Maka bila dia dapati naik muncul pemimpin yang jaga wang rakyat, menarik perhatian mereka.
Oleh itu, mereka mulalah tak takut kepada PAS bila persembahan pemerintahan begitu. Dan berlaku peristiwa-peristiwa yang tak perlu saya ulang. Pilihan raya 2008, kita tambah 4 negeri lagi. Ni yang UMNO rasa tekangkang ni. 4 negeri lagi. Dapat Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor. Kedah antara pembaharuan yang dibuat ialah hal balak. Dulu zaman BN 3,000 hektar balak ditebang. Kerajaan dapat 8 juta. Zaman Pakatan Rakyat memerintah 3,000 hektar ditebang dapat 35 juta. Kenapa ni 4 kali ganda tambah? Dulu ada duit bawah meja, tepi meja dan atas meja. Sekarang duit itu tak ada lagi. Kerajaan negeri dapat hasil banyak. Pulau Pinang, hadirin sekalian, saya ceritalah. Pulau Pinang ni pula kebetulan orang panggil adik Mat Sabu memerintah. Pasal apa adik? Kami duduk sebilik masa kem Kemunting dulu. Duduk sekali lah. Dengan Karpal Singh, dengan Lim Kit Siang, dengan Lim Guan Eng. Lim Guan Eng masa tu budak lagi, umur 27 tak silap saya. Dah masuk kem Kemunting dah. Kami duduk sekali lah. Hadirin yang dihormati sekalian, Pulau Pinang, negerinya hasil-mahsul bumi tak ada. Balak tak ada, bijih tak ada, semua tak ada. Tapi dia ada bandar, dia ada pelabuhan. Dia tempat pelancongan. Kita tengok kerajaan pimpinan Lim Guan Eng melancarkan KAT, iaitu kerajaan yang telus, kerajaan yang kita kata accountability, bertanggungjawab, dan dia lawan rasuah supaya tak ada tirih. Tak ada tirih. Dulu ni misalnya kertas A4 pejabat beli, katalah RM10, mereka beli 40. Macam juga kerajaan pusat lah. Kita nak lawan tirih tu. Tahun pertama, kerajaan Pulau Pinang dapat menambahkan hasil 88 juta tanpa naikkan apa-apa cukai. Pelik ke tak? Rupanya tirih banyak sebelum ni. Tahun kedua, tambah pendapatan 77 juta. Duit Pulau Pinang dah mula banyak. Tahun ketiga, tahun keempat, utang kepada kerajaan pusat 600 juta, sekarang tinggal 30 juta. Tahun depan, Pulau Pinang barangkali tak ada hutang lagi. Kerajaan pusat pula kalau biaya memerintah kena berhutang kat Pulau Pinang. Macam mana pendapatan bertambah ni? Lawan rasuah, tutup tirih. Kemudian duit ada lebih lah, orang panggil surplus. Tadi Datuk Arif kata tadi belanjawan defisit, belanjawan berhutang. Pulau Pinang ada lebihan. Bila lebih, itulah dia bagi kat rakyat warga Mai RM100 setahun. Hadiah lah. 60 tahun ke atas dapat. Tak kira parti, tak kira agama. Daulah Badawi kalau sign borang dia pun dapat. Dia tak kira itu. Abang saya, kak saya dapat sebab umur 60 tahun lebih. Tak kira siapa. UMNO dia kata macam mana ni? Dia kata duit judi. Teriak habislah orang tua-tua yang terima duit tu kerana duit judi. Hadirin sekalian, bila kita lawan balik, kita pergi terang, di Malaysia ni yang meluluskan judi ialah UMNO. Betul ke tak? Saya masuk parlimen tahun 90. Tahun 93 ada usul judi. Nak perbanyakkan judi lomba kuda, nak dibawa ke Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak waktu itu belum ada judi lomba kuda. Bila bawa usul, bahaslah. Parti Bangsa Dayak Sarawak tentang PDBS. Cuma masa mengundi dia tak mengundi. Masa berucap, dia menentang. Kemudian, PAS tentulah tentang. Kalau PAS sokong judi, pelik lah. Parti 46 waktu itu tentang. Tengku Razali berucap dan ahli-ahlinya berucap menentang.
Yang paling pelik bin ajaib, DAP menentang. Saya kata pelik DAP ni. Hampa orang bukan Islam. Pasal papi tentang judi. Sampai ke peringkat kita buat belah bahagian, dipanggil mengundi. Yang ni kena tanya seorang-seorang ahli parlimen. Bila belah bahagian, semua wakil rakyat UMNO menyokong judi ditambah. Saya nak beritahu orang UMNO yang hadir pada hari ini, apa kerja wakil rakyat kamu buat? Bila undi belah kita PAS tentang, DAP tentang, waktu itu 46 tentang. Memang kalahlah kita sikit. Tapi saya nak beritahu yang menyokong judi supaya dibawa ke Serabah dan Sarawak Lomba Kuda ni, termasuk menteri yang jaga agama, iaitu Dr. Hamid Osman waktu itu. Lepas itu saya sebut di mana-mana dalam ceramah, UMNO dan judi tak dapat dipisahkan, ibarat kentut dengan tai. Sorry, I say that. Sorry. Nampak macam mana? Sebab UMNO itu daripada awal diasaskan dengan judi loteri kebajikan masyarakat. Betul ke tak? Ni ditentang oleh keluarga Daulah Badawi dulu, termasuk Tugu Haji Abdullah Fahim dan keluarga Daulah Badawi menentang loteri kebajikan masyarakat, dan ulama itu diantaranya meninggalkan UMNO dan menyertai PAS. Hadirin sekalian, bila kita pergi terang itu di Pulau Pinang, orang tua-tua UMNO yang menangis dalam TV tadi menangis pula. Kami nak ambil balik duit tu. Nangis pula. Hadirin sekalian, kemudian datang pula kepada tahun ini, tahun lepas diumum pula, siapa yang beranak dapat allowance, dipanggil anak mah. Kerajaan Pulau Pinang beri RM200. Bagaimana kalau beranak setahun 2 kali? RM400. Sebab ada yang rajin tahu, beranak bulan 1 seorang, bulan Disember seorang. Macam mana kalau kembar 3? RM600 boleh dapat. Sebab tu kalau kita pergi ceramah di Pulau Pinang sekarang, korang orang datang waktu malam, sebab mereka sedang bekerja kuat. Hadirin sekalian, kemudian saya sebut sekali lagi di mana-mana, semalam sebut, malam lain sebut, malam akan datang pun sebut, laporan setiap negeri. Jangan dengar kebaikan Kelantan, kebaikan Kedah, Pulau Pinang daripada mulut saya. Saya mesti puji Kerajaan Pakatan Rakyat. Jangan dengar hujah Lim Kit Siang mencerita kebaikan Pulau Pinang, sebab DAP dan anak dia jadi Ketua Menteri. Jangan dengarlah Anwar Ibrahim puji Selangor, sebab dia penasihat ekonomi dan Ketua Keadilan. Jangan dengar pula keburukan daripada pemimpin-pemimpin UMNO. Nak tahu laporan ekonomi, laporan pentadbiran wang, kena tengok laporan audit negara. Audit negara ni laporan orang tengah. Dia di bawah yang di Pertuan Agong. Dia cerita hak sebenarnya. Laporan audit negara meletakkan negeri yang terbaik jaga kewangan rakyat jatuh ke negeri Pulau Pinang. Negeri Pakatan Rakyat 3 lagi jauh lebih baik daripada negeri yang diperintah oleh Barisan Nasional. Siapa kata? Siapa? Audit. Audit negara. Audit negara ada mengkritik Kelantan, audit negara mengkritik Kedah, audit negara ada mengkritik Pulau Pinang, audit negara ada mengkritik Selangor. Tetapi secara umumnya, laporan audit negara di sudut menjaga keuangan 4 negeri di bawah Pakatan Rakyat jauh lebih baik daripada negeri di bawah Barisan Nasional. Kebetulan negeri yang paling teruk menurut laporan audit negara ialah negeri tuan-tuan. Pahang leh. Inilah cara kita nak berhujah. Bukan hujah maki untuk makan, ini laporan. Hadirin sekalian, oleh itu kita nampak, rakyat dah nampak perubahan itu. Walaupun UMNO buat, atau penyokong UMNO NGO buat tunjuk perasaan di Pulau Pinang hampir setiap minggu, sampai hadiah coli, seluar dalam, kek berbentuk najis.
hadiah kepada Ketua Menteri kek najis. Sampai ke pejabat Ketua Menteri tak mau terima. Akhirnya kek tu mereka makan pula. Ayah nak hantar tu. Saya bila jumpa mimpin-mimpin UMNO, nak naik kapal terbang selalu jumpa lah. Saya tanya macam mana Pulau Pinang? Tunjuk perasaan setiap minggu lawan kerajaan Guan Eng ni. Kamu boleh menang ke? Dia kata menang. Kerusi aku belum tentu selamat. Ini hadirin sekalian. Sebab rakyat tengok TV3, rakyat tengok utusan, rakyat baca, tengok RTM, tapi dia tengok keadaan yang sebenar, laporan sebenar berlainan daripada propaganda UMNO dan Barisan Nasional. Selangor pun macam tu juga. Selangor kebetulan negeri kaya. Kita dapat tokoh korporat mentadbir Selangor. Dia jaga negeri macam dia jaga syarikat. Ni Tan Sri Khalid, kedekut nak mampu. Bukan kedekut, berkira. Projek jangan tipu dah. Kalau nak buat jalan dia tengok sekali ya. Kenapa 3 juta? Ni boleh buat 2 juta ni, potong 1 juta. Dia kalau dia kata dia boleh buat 2 juta. Pasal pandai ke harga? Dia pandai. Kalau saya tengok, saya kena panggil penasihat. Jadi dia jaga keuangan. Di samping kebajikan kepada rakyat yang kita dah cerita banyak dah Selangor ni. Ayak lah, macam-macam lah tadi sekalian. Sekarang Selangor mencatatkan lebihan wang reserve 2 bilion. 2 bilion ringgit. Orang lain semua defisit, Selangor lebih. UMNO tengok Selangor terliok. Ayah liok meleleh sejengkai dihisap balik. Sebab Selangor ni tempat pemimpin UMNO buat duit dulu. Betul ke tak? Allah, Menteri Besar dulu bawa lebih kurang 22 kilo ke Australia. Dia lepas kes kerana dia kata dia tak tahu bahasa orang putih. Menteri Besar lepas tu pula buat rumah lebih 20 juta. Orang tanya ambil duit mana? Saya cabut gigi. Dia cabut gigi boleh dapat 20 juta lebih. Aduh, kalau begitu Najib baik-baik hang jadi doktor lah, senang. Selangor memang tempat orang buat duit dulu. Orang politik buat duit. Sekarang hadirin sekalian, Selangor berada di bawah Pakatan Rakyat dan duduk perkhidmatan yang cemerlang. Begitu juga laporan audit negara menunjukkan demikian. Kalau begini keadaan, rakyat nampak dah bahawa parti lain boleh memerintah sekarang ini. Nampak ke tak? Nampak tak selain daripada UMNO orang lain boleh memerintah? Pahang kenapa tak nampak? Pahang ni dia susah nak berubah lah. Tapi akan datang lain dah saya rasa. Hadirin yang dihormati sekalian, perlu tak kita ubah pemerintah di Putrajaya pilihan akan datang? Perlu tak tukar pemerintah di Kuantan ni pilihan akan datang? Perlu ke tak ni? Kalau tak perlu aku tak mau main ceramah lah. Perlu hadirin sekalian. Saya sebut dah semalam, sebut malam-malam sebelum ini, malam besok dan bila pun, tolonglah, kalau nak tukar kerajaan, saya minta tukar tahun ini. Boleh ke tak? Jangan Malaysia dah bankrupt baru hampa nak bagi kerajaan bankrupt kat kami. Waktu tu aku tak mau, lebih baik saya balik jalan ikan di kampung. Hadirin sekalian, Idris Jala ni orang profesional. Dulu dia kerja dengan Shell, kemudian dia dipinjamkan untuk khidmat dengan MAS. Sekarang jadi menteri. Dia kata kalau cara yang sekarang ni berjalan, mentadbir cara kerajaan Najib ni, Malaysia mungkin bankrupt tahun 2019. Lah 2012, berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. Ada ahli ekonomi lain pula kata Malaysia mungkin bankrupt tahun 2015. Okey, katalah pilihan raya tahun ini, kita buhlah bulan Jun.
BN menang balik, na'udzubillah. Menang dan memerintah Putrajaya. Pilihan raya akan datang lebih kurang 2006 lah. Katalah bankrupt 2015. Pilihan raya 2006 lah, UMNO beri saja kepada kita. Betul ke tak? Ambil dengan bankrupt ni tak boleh elok lah. Hadirin sekalian, Datuk Arif nanya lah kita. Jadi belum bankrupt, kita kata ubah sekarang, selamatkan Malaysia. Boleh ke tak? Pasal apa orang kata nak bankrupt ni? Yang kata tu bukanlah tahap saya tak kerti ekonomi ni cara mendalam. Saya tak pandai. Orang profesional, orang yang kaji macam mana tak bankrupt. Utang negara sekarang sudah 460 bilion. Meningkat sekali ganda dalam masa 10 tahun. Artinya zaman Pak La, zaman Najib kerja berhutang. Hutang pula kebanyakannya hutang dalam negeri, iaitu ambil duit EPF. Kemudian zaman Mahathir saja duit negara kita hilang lebih 100 bilion. Siapa pelari duit ni? Tuan-tuan orang Rob ni kah? Orang Rob kah? Ha? Duit banyak kau orang Rob nak lari ke luar negeri ni? Tentulah toke-toke judi, orang-orang politik, orang-orang meniaga, 100 bilion. Mahathir kah, Daim kah? Kemudian wang dibawa keluar secara haram. Didedahkan baru ini di peringkat antarabangsa 1,077 trilion. Trilion ni kosong dah sedepah. Kita kau orang Raub ni, kau orang apa, batu talam, dong, tak kerti pikir trilion tu banyak mana. Kemudian pula indeks rasuah, kita biasa duduk nombor 25 dalam dunia. Baguslah. Sekarang jatuh tempat ke 60. Kita sama dengan negara Afrika seperti Zimbabwe, Rwanda. Hampa tahu tak Rwanda atau mana? Rwanda ni kadang kita tengok televisyen, perempuan dia tak pakai baju. Tak pakai baju bukan kerana nak tunjuk buah dada yang seksi. Nak seksi pada 60 tahun. Lanjut dah. Kerana tak ada duit nak beli baju. Susah. Negara Afrika ni taulah rasuah, tukar kerjaan, kadang apa, pemberontakan selalu berlaku. Kita duduk tempat ke-60 macam negara-negara Afrika. Indeks rasuah kita pernah capai 5.2/10. Boleh tahan. Sekarang 4.3/10. Artinya semua ciri-ciri ini menunjukkan Malaysia ke arah bankrupt. Bocor, tirai lebih kurang 28 bilion setahun. Macam mana tirai? Tahu tak macam mana tirai? Contoh yang kita duk bagi dah dalam ceramah dulu. Maggi sebungkus 35 sen. Kementerian Pertahanan beli Maggi dengan harga RM3.50. Maggi ada daging binatang apa kita tak tahu waktu itu. Komputer harga RM4.000, didedahkan oleh audit negara, Kementerian Pendidikan beli dengan harga RM40.000. Pasal apa jadi macam tu? Teropong ni saya bagi 1-2 ya. Teropong laut tu harga RM1,900. Kerajaan beli RM46.000 sebiji. Mata kedarah RM44.000. Rasuah dan penyelewengan. Campur tolak itu ini termasuklah kapal perang. Orang beli harga 1,000 juta. Berapa biji? Kita beli 6,000 juta. Beli kapal selam, lepas 2 tahun baru beli selam. Artinya bocor, campur pi campur mai. Hadirin sekalian, 28 bilion setahun. Cerita lembu ni 1 daripada 1,000.
Baru terdedah sekarang ni. Sebab apa? Cerita AP rakyat tak faham. Yang Rafidah Aziz buat duit dengan anak menantu dulu. Ingat ke tak? Cerita Dr. Mahathir gunakan wang 1.8 bilion untuk menyelamatkan anak dia. Rakyat tak faham. Lembu faham ke tak? Lembu sebab tuan-tuan duk tengok hari-hari. Abdullah Badawi buat satu slogan baru. Pertanian adalah satu perniagaan. Baik atau tidak pandangan itu? Baik. Pelaksanaannya yang kita nak bincang. Baik. Memanglah di Amerika, bila sebut kamu kerja apa? Aku ternak lembu. Kamu kerja apa? Aku tanam gandum. Kamu kerja apa? Aku buat bendang di Mississippi. Sebut saja pertanian, orang tahu jutawan. Kalau nak pergi meminang anak orang, tanya Pak Ang kerja apa? Gandum. Sah orang kaya. Itu kita di sana, di sini, kamu kerja apa? Menurut kita, Allah, anak aku muda lagi, tak tahu masak. Amoy. Pasal apa? Dia tahu dah. Ini orang-orang susah. Dari sekalian, di Australia pun begitu. Kalau pertanian, orang kaya. Thailand pun macam tu juga sekarang ni. Thailand, pertanian mereka 20 tahun mendahului kita. Buah mempelam dia musim mana pun ada. Buah jambu dia bila pun elok. Kita buah kemia besar ibu tangan, besar kelingkin. Dia buah kemia besar penumuk. Buah apa tu? Jual di Kuala Lumpur sekilo RM25. Macam buah stang tu, buah kundang, buah kundang. Thailand dia boleh perbesar buah tu besar menumuk. 10 biji sekilo. Semualah dia elok. Orang pun elok. Dia tadi sekalian. Ni Thailand dibandingkan dengan kita. Jadi pertanian satu perniagaan baik. Maka di antaranya nak memperbanyakkan lembu dan daging sebab harga daging mahal. Saya ingat harga daging bertahan RM10 1 kilo cukup lama. Lama. Raya tahun lepas kilo RM23. Betul ke tak? Di Kelantan boleh dapat 21, 20. Kami di Kedah dalam 23. Di Pulau Pinang 24, kadang 25. Kuala Lumpur macam tu. Sekilo daging ni bersama nah. Kalau kita anak 8, mak bapak 2, beli sekilo buat sup. Alamak, bubuh bawang banyak-banyak. Maka daging nak dimurahkan mesti banyakkan lembu. Saya Bumi Putra Melayu layak tak terima bantuan untuk ternakkan lembu? Layak ke tak? Ni saya nak uji tuan-tuan di sudut fikiran. Semalam saya ceramah dengan Datuk Arif di kampung apa? Sungai Miang, Pekan. Malam ini di sini. Malam esok Kuala Lumpur. Lepas itu pergi Kedah 2 malam. 7 hari baru saya balik ke rumah. Kalau saya belah lembu, mampus lembu tu. Artinya saya orang yang paling tidak layak terima bantuan ternakkan lembu. Betul? Ini kita kena faham yang layak atau tidak. Bukan kerana Melayu. Kalau bagi Datuk Arif pun tak layak. Dia duk mengadap komputer dia, blok dia lupa lembu tak makan. Siapa yang layak dapat bantuan ternakkan lembu? Yang sedang menternak lembu. Di Rob ada orang yang belah lembu? Ada tak? Katalah dia pelihara 10 ekor. Kementerian Pertanian datang jumpa dia. Boleh tak pelihara 100 ekor? Dia kata saya tak ada modal, kami beri modal. Kemudian benih kami syorkan, iaitu lembu daging daripada India. Lembu ni dia tarik kereta lembu sekok dia. Goh atas belakang ni daging dia 8 kilo. Sembelih rumah saya sekok kenduri anak di Pulau Pinang baru ni 5 pikul sekok. Lembu ni jantan dia boleh sara 60 ekor lembu betina. Kalau kita makan daging jantan tu, zuriat dia turun kat kita jugalah. Hadirin sekalian. Jadi kalaulah diberi katalah 100 orang penternak,
Orang ni 5 juta, orang ni 2 juta, orang ni 1 juta, ikut keperluan. 15 penternak gagal, 85 berjaya. Bila 85 berjaya, selamat tak wang negara? Selamat ke tidak? Tapi bila beri pada seorang, ini dia beri kepada Datuk Saleh NFC. Tanah diberi harga murah, kandang murah, buatlah digemar. Tak apalah, buatlah. Lambat untung dia kata ni. Nak tunggu besar lambat. Cara nak cepat, dia beli kondo. Ahli parlimen Pakatan dedah dalam parlimen. Dia buat sidang akhbar Datuk Saleh ni. Dia kata ahli parlimen Pakatan Rakyat memfitnah. Kata dia beli sebiji kondo. Bukan sebiji, saya beli 2. Kemudian didedahkan lagi ada kondo di Singapura, di Kazakhstan dan sebagainya. Terdedah, lagi terdedah. Orang bukan marah nak membanyakkan lembu. Kenapa beri kepada satu syarikat yang tak ada pengalaman ternak lembu? Betul ke tak? Saya kata tadi atas nama Melayu beri pada saya. Tak boleh. Lembu pakai mampuih gitu ya. Tak boleh. Bukan atas nama Melayu. Kalau India ke Cina ke, Cina jaranglah bela lembu. Melayu berilah mereka yang dah ada pengalaman. Tapi tidak. Datang Perhimpunan Agung UMNO, Syarikat Jalil nak tunjuk hebat. Dia marah sampai timbul isu ni. Dia marah kepada Yang Berhormat Zuraidah daripada Ampang. Orang Tina ni keli-keli mantruk. Ini baru selak lengan, belum lagi selak kain. Kalau dia selak kain, lembu jantan tengok pula lari. Betul ke tak? Sebab selak kain ni saya ada pengalaman tadi sekalian. Saya masa budak waktu itu umur darjah 4 ni 10 tahun kot no. 10 tahun lah lebih kurang. Main sepak agar dengan kawan-kawan tu petang. Dekat maghrib dah. 2 manusia ni berkelahi, kami budak-budak mana tahu. Satu orang lebay, dia balik daripada kedai. Satu perempuan pertengahan umur sekat dia. Lepas tu bertengkar. Tengok-tengok perempuan tu selak kain. Itulah saya tengok wayang percuma pertama dan terakhir. Rupanya perangai orang perempuan Pulau Pinang dia macam tu. Bila dia habis hujah, dia selak kain. Syarikat ni pun mami Pulau Pinang. Saya cukup bimbang aku dia selak sungguh di data di PWTC itu habislah saudara sekalian. Bagi kita nak selak kain kan selak apakah tak penting. Yang penting wang rakyat hilang. Betul ke tak? Ini masalah dia. Dan NFC itu 1 daripada 1000, banyak lagi macam tu. Sekarang dah rakyat dah riuh, UMNO pun suruh dia berhenti, Tun Mahathir suruh dia berhenti. Dia pun akan berhenti. Bukan berhenti. 8 April ini tamat tempoh senator, iaitu habis tarikh luput. Betul ke tak? Jadi 8 hari bulan ni tarikh luput. Kalau susu tak boleh minum dah. Jadi tarikh putih lah orang kata. Itu yang dia tak boleh lagi jadi menteri. Soalnya sekarang ni dah didakwa di mahkamah, kita tengoklah. Dakwa ni apa ni orang kata seniora atau sungguh-sungguh. Tapi bagi kita dari sekalian, Malaysia ni tak boleh diselamatkan lagi dah. Tentang penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Baru isu lembu tak habis lagi, keluar pula satu lagi. Najib bertunang anak, okey lah. Anak kau orang Kazakhstan, kau orang Kelantan ke Pakistan ke, itu hak kamu. Tapi jamuan malam tu di Shangri-La Hotel, bil kepada Jabatan Perdana Menteri, Prime Minister Department. Saya ada dokumen tu semua. Saya tak bawa malam ni. 410,000. 400,000 lah. Makan satu kepala. Tak banyak. RM522. Maka apa itu saya tengok nama jenis makanan tu saya tak erti. Apa daun leaf apa aku tak erti lah. Kita tahu masak lemak cili api. Apa tempoyak, masak tempoyak ikan baung. Macam tu kita erti hak makan-makan tak erti lah. Berapa harga kita tak kisah. Yang pentingnya, adakah dia entitled untuk dapat wang kerajaan hari pertunangan anak?
Kalau dia sambut tetamu negara, itu soal lain. Perdana Menteri kan, Menteri Luar akan datang ke Seri Perdana, itu soal lain. Ini yang kita minta SPRM siasat. Belum lebih lagi halmu mai ni pula. Artinya tak boleh buat apa dah. Mesti hadirin sekalian berubah kerajaan ni pada pilihan akan datang. Orang kata esok Pakatan Rakyat memerintah baik, kata ada rasuah ke? Tengok dulu. Kalau baik, misalnya sekarang rasuah tempat ke-60, Pakatan Rakyat ambil alih dalam masa satu penggal, dah jatuh ke tempat 20 misalnya. Baik ke tidak? Datang pilihan rakyat, sambung lagi. Tahun kedua, lawan rasuah lagi. Indeks rasuah daripada 4.3, kita sudah naik menjadi 7.0. Bagus ke tak? Undi lagi. Masuk penggal ketiga, daripada tempat ke-20, jatuh ke tempat 50. Ini rasuah jatuh balik ke angka 4. Artinya Pakatan Rakyat rasuah. Waktu itu perlu tak undi Pakatan Rakyat? Tolak pula. Boleh tak orang roh buat begitu? Boleh apa tak menang lagi sini. Tapi akan datang ni kena boleh hadirin sekalian. Jangan lupa, selalunya bila kerajaan nak jatuh, mana-mana pun dia main isu perkauman. Ini yang dimainkan sekarang. Dia letak dalam fikiran rakyat, UMNO jaga Melayu. Kalau UMNO kalah, siapa nak jaga Melayu? Biro Tata Negara buat kursus kepada pegawai kerajaan, menangis-nangis. Kalaulah UMNO kalah, siapakah nak jaga Melayu? Saat lagi akhirnya menyanyi lagu anak kecil bermain api. Menangis hadirin sekalian. Pegawai polis, pegawai kerajaan misai melentang, menangis mengenangkan nasib Melayu kalau UMNO kalah. Ini yang ditanamkan lebih 50 tahun. Tuan-tuan hadirin sekalian, kalau UMNO kalah, siapa yang menang? Siapa yang menang? PAS keadilan, sebab DAP lawan MCA. Artinya yang akan kalah MCA, yang akan kalah gerakan. Pelik, saya bagi contoh lah. Misalnya kita saya ambil di Pekan Pahang. Calon UMNO Najib Razak, Datuk Seri Najib Tun Razak. Calon Pakatan Rakyat, kita sebutlah calon kita lah, katalah bukan dia jadi calon, tak tahu lagi lah, Datuk Arif. Datuk Arif lawan Datuk Najib. Yang menang Ahliong. Hampa, tapi itulah dia. Pelik ke tak? Artinya yang akan menang sama ada Najib atau Arif, bukan Ahliong. Artinya kalau semua calon UMNO kalah, siapa yang menang? Ni jenis muka ni ya, Melayu. Tapi politik ni persepsi, dia letak begitu. Pulau Pinang, habislah Pulau Pinang sekarang, Cina dah merintah Pulau Pinang. Rupanya kau sukun dulu Melayu, berketurunan Jawa. Wang Pau ni itu Bugis, Lim Chong Yu Banjar, Guan Eng ni baru Cina. Ini politik ni persepsi hadirin sekalian. Dan kita nampak hadirin sekalian ni dia main. Kalau kita nak tanya, dia kata kalau UMNO kalah DAP yang menang. Ada pula UMNO kalah DAP menang, Cina yang menang. Dia tanamkan begitu hal perkauman ini. Apa nak jadi, siapa nak jaga Melayu selama ini? Siapakah yang khianat hak-hak Melayu? Tadi Datuk Arif sebut sikit. Dulu kita ada Bank Bumi Putra. Tugasnya membantu Bumi Putra dalam bidang perniagaan dan usahawan kecil dan sebagainya. Sekarang Bank Bumi Putra ada ke tidak? Mana pergi? Dia jadi CIMB, Cina India Melayu Bengali. Bank Bumi Putra lingkup. Ingat tak dulu skandal Bank Bumi? Bumi Putra mana yang dibantu? Bumi Putra Hong Kong.
2,5 bilion wang kita lesap di sana. Jalil Ibrahim ditembak dan dibunuh di Hong Kong. Bank Bumi masa saya pada dalam parlimen berapa kali wang Petronas, wang negara masuk untuk selamatkan Bank Bumi. Tak selamat juga. Sebab apa? Bank Bumi, cuba tuan-tuan lihat, bawah Bank Bumi, atas Jabatan UMNO. Bawah Bank Bumi, atas Jabatan UMNO. Rupanya mereka tebuk lubang daripada atas, curi duit daripada atas. Lingkup. Hadirin sekalian, Bumi Putra mesti miliki harta saham lebih kurang 30%. Ini janji selepas 13 Mei. Kerajaan buatlah ikhtiar, bagus, kita sokong. Orang Cina, orang India pun tak kata apa. Bantulah Bumi Putra. 54 bilion. Kerajaan bantu Bumi Putra supaya miliki saham. 54 bilion. Sekarang hanya tinggal 2 bilion sahaja. Siapa yang jual saham-saham Bumi Putra itu? Siapa? Hampa nak sebut UMNO pun tak berani. Takut ke siapa tu? Siapa yang jual saham-saham Bumi Putra itu? Cekah keluar daripada jiwa kita. Hanya. Hadirin sekalian, ingat tak 2 tahun lepas Tok Janggut kita, Datuk Samad Said, Nik Sapriah Karim, rakan-rakannya berlawak di jalan raya, pergi kepada yang di Pertuan Agong, kena gas, kena tembak. Pasal apa? Mereka lihat bahasa Melayu sudah menuju kepada Jahannam, yaitu PPSMI. Siapa yang melingkupkan peranan bahasa Melayu ini? Takkan DAP merintah selama ini? Tapi hampa percaya kalau UMNO kalah, siapa nak jaga Melayu? Allah. Dalam parlimen, bila bahas tulisan Jawi, yang akan bercakap Tan Singgau. Tan Singgau DAP. Dia kata tulisan suatu kaum adalah khazanah yang tak boleh dihapus. Tulisan Jawi hilang peranannya. Siapa yang menghilangkan peranan tulisan Jawi? Mana dia pertahan hak Melayunya? Ingat, bila kerajaan Mesir pimpinan UMNO Husni Mubarak, bila nak jatuh, rakyat dah keluar ke jalan raya, apa dia buat? Mereka bakar gereja. Ingat tak? Bakar gereja supaya cetus pergaduhan antara agama. Apa yang berlaku? Ikhwan Muslimin, Parti Islam minta pemuda Islam tolong pergi jaga gereja. Pelik. Datang hari Jumaat, tunjuk perasaan orang Islam sembahyang, pemuda Kristian pula jaga orang sembahyang Jumaat. Jadi adu domba agama tak berjaya karena Ikhwan Muslimin buat penerangan dan lantik parti Ikhwan ni pula calon pilihan raya beberapa orang calon Kristian. Kemudian naik presiden Ikhwan, dilantik orang Kristian. Ni yang Dr. Mahathir kata pas nak lantik Datuk Ambega jadi naik presiden ni. Kita tak pernah bincang pun, orang tua ni pun pelik lah. Dah tua-tua ni buat lelok lagi, maka duk jahat apa lagi. Mereka nak cetus pergaduhan agama, tak berjaya. Parti kumpulan Husni Mubarak ditolak oleh rakyat juga. Di Malaysia pun macam tu. Di tengah-tengah UMNO nak jatuh ni, tiba-tiba kepala babi masuk masjid. Tuan-tuan ingat Cina India ke buat benda ni? Siapa buat? Kepala babi masuk masjid. Kita ceramah baru ni, saya di Shah Alam dalam dewan tertutup, tiba-tiba motosikal masuk, brum, 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 tendang meja, tendang ni semua, pukul orang India. Orang India tengok, dia tak melawan malam tu. Sebab kalau dia melawan, inilah yang mereka nak. Polis kadang-kadang jadi penonton. Tengok, cuba kita mengamuk, tak ada nak start motor, dah dolah lokap. Betul tak? Adik ni hadirin sekalian, usaha-usaha terakhir mereka ni kita jangan termakan. Kita teruskan, kita mau pilihan raya akan datang, raup parlimennya dan semua dun,
dimenangi oleh parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Boleh? Hanya setakat inilah ucapan pada malam ini, dari sekalian. InsyaAllah, kalau ini kali terakhir saya datang sebelum pilihan raya, kalau saya datang lagi sekali, datang merayakan kemenangan Pakatan Rakyat di Raub ini. Boleh? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.